Okay, Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Okay, nama saya Muhammad Mirul bin Muhammad Hisham. Okay, sekarang saya akan mulakan rutin pemeriksaan kenderaan ataupun RPK. Okay, kita akan mula pada bahagian harapan. Okay, yang pertama sekali tuan, saya periksa cermin harapan. Okay, cermin harapan tidak pecah, tidak retak dalam keadaan baik. Kalau kita tengok ada pecah, ada retak, ada kerosakan, baru kita cakap perlu ditukar dan sebagainya lah. Okay, tapi kalau tak ada problem, tak ada kerosakan, kita cakap cermin depan tidak pecah, tidak retak dalam keadaan baik. Boleh? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita cek dokumen kenderaan ataupun road tax. Okay, so kita tengok 23 Oktober 2021 masih sah digunakan tuan. Okay, masih sah digunakan ataupun belum tamat tempoh. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kita perhatikan, kita periksa pada bahagian pengelap cermin harapan. Okay, so untuk pengelap cermin harapan, kita periksa kedua-dua bahagian. Okay, kita cek getah wiper ni. Okay, kedua-dua getah pengelap cermin harapan dalam keadaan baik. Boleh? Okey, itu yang ketiga. Yang seterusnya pada bahagian bonet harapan. Okey, kemudian bonet harapan kita cek macam ni. Okey, bonet harapan tidak kemek dalam keadaan baik tuan. Okey, seterusnya kita turun pada bahagian lampu harapan. Right? Untuk bahagian lampu kita ada dua lampu. Yang pertama lampu harapan, yang seterusnya lampu isyarat ataupun lampu signal. So lampu harapan dan lampu isyarat kita cek kedua-dua bahagian. Cek kedua-dua bahagian, lampu harapan dan lampu isyarat kedua-dua dalam keadaan baik. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian bumper harapan. Okey, so kita periksa keseluruhan bumper harapan tidak kemek dalam keadaan baik. Okey, seterusnya nombor plate harapan WC1983P, nombor lengkap tuan, dan diikat dengan ketat dalam keadaan baik. Boleh? Okey, itu saja pada bahagian harapan lah. Okey, kemudian kita pusing ke arah jam. Okey, pada bahagian sebelah kanan. Okey, bahagian sebelah kanan kita pergi bahagian tayar harapan dulu. So untuk bahagian tayar kita periksa fizikal tayar. Fizikal tayar dalam keadaan baik. Okey. Kemudian bunga tayar dalam keadaan baik dan tekanan angin mencukupi. Boleh? Okey, fizikal tayar, bunga tayar dan tekanan angin mencukupi. Okey, itu pada bahagian tayar lah. Okey, kemudian lampu isyarat pada bahagian sebelah kanan Lampu isyarat pada bahagian sebelah kanan, kalau macam ni kena bagi tahulah. Kan? Kalau macam ni kena cakap tidak dalam keadaan baik, perlu ditukar tuan. Okey, ada kerana mengalami pecah lah. Okey, so kalau ada pecah apa kita bagi tahu, sekadar bagi tahu. Kalau tak ada problem kita cakap cermin signal ataupun lampu isyarat sebelah kanan dalam keadaan baik, tidak pecah, tidak retak sebagainya lah. Boleh? Okey, seterusnya cermin sisi pada bahagian sebelah kanan dalam keadaan baik, tidak pecah tuan. Kemudian bahagian pintu Okey, bahagian pintu depan dan belakang bahagian pintu sebelah kanan, depan dan belakang dalam keadaan baik. Kemudian cermin pintu harapan dan pintu belakang cerminnya dalam keadaan baik tuan, tidak pecah. Kalau kita nak tambah lah. Okey, seterusnya pada bahagian tayar belakang. Okey, perkara yang sama, ulang balik. Okey, fizikal tayar dalam keadaan baik tuan. Okey, kemudian bunga tayar juga dalam keadaan baik dan tekanan angin mencukupi tuan. Boleh? Okey, kemudian kita pergi bahagian belakang. Okey, untuk bahagian belakang kereta kita pergi bahagian fizikal luaran dulu. Okey, yang pertama sekali atas sekali yang ini adalah lampu brek ketiga. Okey, lampu brek ketiga juga dalam keadaan baik tuan. Okey, kemudian cermin belakang cermin belakang juga dalam keadaan baik, tidak pecah. Okey, kemudian pengelap cermin belakang. Okey, dalam keadaan baik. Okey, kemudian lampu belakang lampu belakang kita ada tiga. Lampu brek yang ada lampu warna kuning ni lampu isyarat dan lampu reverse Okey, lampu belakang kita cek kedua-dua dalam keadaan baik, tidak pecah tuan. Okey, seterusnya bumper belakang. Okey, kita cek bumper belakang keseluruhannya dalam keadaan baik tuan dan tidak kemek lah. Kemudian nombor plate belakang WC1983P, nombor semua lengkap, diikat ketat dalam keadaan baik tuan. Okey, kemudian kita buka bonet belakang untuk cek peralatan keselamatan. Okey, peralatan keselamatan untuk pada bahagian belakang kereta, okey, perlu ada 4 perkara lah. Okey, perlu ada 4 perkara yang asas. Okey, yang pertama sekali kena ada segitiga kecemasan ataupun segitiga amaran lah. Okey, yang pertama. Yang kedua perlu ada jack kereta. Okey, untuk mengangkat kenderaan kan, bila kita nak menukar tayar sebagainya. Okey, untuk mengangkat kereta, yang ini kita panggil jack Okey, yang ketiga perlu ada tools dia ataupun spana perkakas dia. Okey, yang ada dua Okey, yang ini adalah untuk pemegang jack. Okey, pemegang jack. Okey, seterusnya ini adalah pemutar skru ataupun pembuka nut. Boleh? Dan yang keempat kita periksa tayar ganti ataupun spare tayar lah. Okey, untuk bahagian tayar ganti kita cek fizikal tayar dalam keadaan baik, angin mencukupi, bunga tayar dalam keadaan baik. Boleh? Itu saja. Untuk bahagian belakang lah. Boleh? So 4 perkara ingat. Yang pertama segitiga kecemasan, yang kedua jack kereta, yang ketiga pada bahagian tools ataupun spana, pemegang jack, pembuka nut dan seterusnya bahagian tayar ganti tadi. Boleh? Okey. Itu pada bahagian belakang lah.
Okey, kemudian kita pergi pada bahagian sebelah kiri. Okey, pada bahagian sebelah kiri kita pergi bahagian tayar dulu. Okey, bahagian tayar belakang macam biasa, fizikal tayar dalam keadaan baik tuan, bunga tayar dalam keadaan baik, tekanan angin mencukupi tuan. Okey, seterusnya bahagian pintu. Okey, bahagian pintu di sebelah kiri, belakang dan hadapan kedua-dua dalam keadaan baik tuan. Kemudian pada bahagian cermin, pintu hadapan dan pintu belakang juga dalam keadaan baik tuan. Kemudian cermin sisi sebelah kiri juga dalam keadaan baik, tidak pecah kalau kita nak tambah lah. Kemudian lampu isyarat di sebelah kiri, okey, macam ni perlu ditukar, okey, mengalami pecah dan perlu ditukar. Kemudian bahagian tayar, ulang balik perkara yang sama. Fizikal tayar dalam keadaan baik, bunga tayar, okey, bunga tayar juga dalam keadaan baik dan tekanan angin mencukupi tuan. Okey, itu untuk bahagian fizikal lah. Okey, selesai dan last sekali apabila kita pusing keliling kereta, barulah kita pergi bahagian enjin, pemeriksaan di ruang enjin. Okey. Okey, untuk pemeriksaan di ruang enjin, okey. Tapi masa test nanti kenderaan ni memang dia dah buka lah, dia dah buka kepada kita siap-siap bahagian depan dengan bahagian belakang. Cuma untuk tambahan sikit ilmu, kalau kita nak buka bonet kan, kita masuk tangan kita ni. Okay, awak cari lock dia ni, lock ni tolak atas Kemudian cari dia punya tongkat ni, stand dia ni kan, stand ni tak sebentar. Itu sekadar ilmu lah, okay. Tapi masa time memang dia dah buka bonet depan dengan bonet belakang lah, kebiasaannya macam tu. Dekat sikit. Okay, untuk bahagian pemeriksaan di ruang enjin banyak cara lah. Okay, ada yang kalau belajar dalam kursus KPP 1 6 jam, dia ajar iaitu order kan, oil, water, damage, electric, rubber. Okay, tapi kalau biasanya cikgu ajar pada calon-calon kita kan, student-student cikgu, kita pergi bahagian sebelah kanan dulu, kemudian baru kita settle bahagian sebelah kiri. Okay, untuk bahagian sebelah kanan, total kita ada 10 komponen 10 komponen bahagian enjin. Okay, kita pergi bahagian sebelah kanan, kita ada 4 komponen bahagian enjin. Nampak tak? Boleh nampak tak? Okay, kita pergi yang atas kali yang ini. Yang ini disebut sebagai cecair brake ataupun minyak brake. Ingat cecair brake. So untuk bahagian minyak ataupun air pada bahagian enjin ni, kita kena check dia punya paras dia. Okey, kita tak boleh cakap dalam keadaan baik, pasal dia tak sesuai. Betul. Pasal dia bukan tentang fizikal dia tentang dia punya paras air ataupun paras minyak. Jadi kita kena cakap mencukupi ataupun tidak. Okey, faham tak? So untuk yang ni tadi yang pertama, okey, komponen sebelah kanan yang pertama yang ini adalah cecair brake. Macam mana kita nak check kat sini nanti? Okey, Azhar akan nampak ada maksimum dan minimum. Nampak ada maksimum minimum. So kita buka penutup ni ataupun kita goncang macam ni, kita tengok sekarang minyak brake ataupun cecair brake pada paras maksimum. Jadi cecair brake pada paras maksimum mencukupi tuan. Macam itulah. Tapi kalau kita check nanti masa test dia duduk pada kedudukan minimum, so perlu bagi tahu minyak brake tidak mencukupi ataupun kurang, perlu ditambah tuan. Boleh lah? Macam itulah cara kita nak bercakap nanti. Okey. Okey, itu yang pertama ingat cecair brake ataupun minyak brake. Boleh? Okey. Seterusnya kita pergi pada bahagian ni. Okey, yang ini pula adalah petunjuk aras minyak pelincir. Ingatlah petunjuk aras minyak pelincir ataupun petunjuk aras minyak enjin. Okey, dia benda yang sama saja. Okey, cuma nama yang berbeza. Mana-mana awak nak pakai pun boleh lah, minyak enjin ataupun minyak pelincir. Okey, tapi yang ini Azhar perlukan satu tisu ataupun kain untuk Azhar bersihkan dahulu. Okey, kita perlu lap dahulu. Okey, bersihkan dulu kan stick dia ni. Okey, kita bersihkan dulu, kemudian Azhar akan nampak sebelum Azhar check semula, Azhar akan nampak dua dot kat sini, nampak dot bawah dan dot atas. Dot bawah ni adalah low lah ataupun kurang lah. Okey, dan dot atas ni adalah cukup ataupun lower level, upper level. Boleh lah, sebab ada certain kereta dia akan tulis high dengan low ataupun minimum, maximum. Tapi untuk kereta yang tak ada tulisan macam ni, maknanya dot bawah ni lower level lah, dot atas ni upper level. Okey, untuk pengetahuan sedikit, kenapa kita kena check dulu macam ni? Sebab kita nak pastikan di mana kedudukan yang tepat. Sebab kalau mula-mula kita check tadi, kita tak dapat kedudukan yang tepat kerana kereta kita bergerak. Bila kereta bergerak, minyak juga turut bergerak lah. Ya, itu sekadar ilmu tambahan lah. Okay, so cara kita check nanti depan tester, depan JPJ, kita perlu bersihkan dulu untuk kita tengok dua dot ni kan. So masukkan semula. Masukkan semula. Okay, kemudian kita check dan kita akan tahu kedudukan yang sebenar. Nampak tak? So ini cara kita nak periksa petunjuk aras minyak pelincir ataupun petunjuk aras minyak enjin. So kalau macam ni maknanya paras minyak enjin ataupun paras minyak pelincir mencukupi tuan pada paras maksimum. Okey, sebab dia duduk pada bahagian atas lah. Kalau duduk pada bahagian bawah tidak mencukupi, perlu ditambah ataupun perlu diisi tuan. Boleh? Jelas? Okey. So ingatlah petunjuk aras minyak enjin ataupun petunjuk aras minyak pelincir. Okey, seterusnya komponen yang ketiga. Okey, yang ini. Yang ini adalah penutup minyak enjin. Penutup minyak enjin. Yang ini tadi untuk kita periksa dan untuk bila kita tambah, kita kurang kan, kita tengok dia kurang, kita akan tambah dekat dalam ni lah. So ini adalah penutup minyak enjin.
Okey, so penutup minyak enjin ni sekadar kita check dan kita bagi tahu penutup minyak enjin dalam keadaan baik tuan. Boleh sebab dia tentang fizikal lah. Kita tak boleh cakap pasal minyak, pasal kita bukan nak check minyak. Okey, untuk kita tambah saja. Untuk check di sini. Boleh. Okey, seterusnya komponen yang keempat ni. Tengok dekat sikit jari cikgu ni. Nampak tak? Okey. Yang ini adalah tali sawat. Ingat tali sawat ataupun belting. So macam ni kita nak check tali sawat ni, kita tekan sikit. Pastikan tali sawat kita berada pada tegang lah. Okey, dalam keadaan tegang. So kita cakap dengan JBJ, tali sawat dalam keadaan baik, tegang dan tidak berbulu. Dia nak tahu dia apa ni, bukan dalam keadaan baik, dia akan kendur ataupun longgar dan dia akan ada kesan-kesan bulu kat tepi ni, maknanya yang dia akan rapuh lah. Tapi kalau kita tengok dia tegang, kita tekan dia tegang dan tidak berbulu tuan, maknanya dalam keadaan baik tuan. Boleh lah. Itu 4 komponen bahagian enjin sebelah kanan. Okey, kemudian kita pergi 6 lagi komponen pada bahagian sebelah kiri enjin. Okey, kita pergi bahagian ini dulu. Okey, yang ini dinamakan air radiator ataupun tangki air radiator. Ingat tu, air radiator. So macam ni kita nak check. Kalau kita pegang, kita tengok, kita rasa dulu kan. Kalau tak panas, kita boleh buka lah. Tapi kalau panas, jangan buka lah. Okey, sebab dia ada beri peringatan ni, nampak tak? Never open when hot, jangan buka saat panas. So cara kita nak check, kita buka penutup ni. Jika Azhar boleh nampak air dalam air radiator ni, maknanya air radiator mencukupi. Faham mencukupi. Tapi kalau kita buka, kita tengok air tak nampak air kan, maknanya air radiator kurang tuan, perlu ditambah ataupun perlu diisi. Boleh lah. So kita buka penutup ni. Okey, kalau keadaan panas kan, kita tahan dululah. Okey, sebab tu cikgu ada glove kan, ada glove ataupun kain kan. Tapi kalau pakai tangan biasa tak digalakkan lah. Okey, sebab benda ni panas, kita dah bergerak. Kecuali waktu kita pagi-pagi nak pergi kerja, waktu enjin kita sejuk, so kita tak perlu takut lah, dia tak panas. Okey, dia waktu dia bergerak dia panas. Faham Okey, nampak tu. Okey. Itu cikgu dah tahan tu, kalau tak tahan tadi. Okey, so nampak air tak? Okey, nampak. Okey, masih nampak air kan? Maknanya air radiator mencukupi tuan. Okey, masih mencukupi tuan. Boleh lah? So nak tambah nanti pun dekat sini je lah. Boleh? Okey. So sekadar itu, pasal dia tak ada garisan sukatan cuma sekadar kita nak tengok nampak air tak nampak air. So nampak air maknanya air radiator mencukupi tuan. Boleh? Okey. Okey, seterusnya okey, yang ni komponen seterusnya ni. Yang ini pula adalah hose. Okey, memeriksa hose. Okey. So hose ni juga dikenali sebagai radiator hose ataupun hose radiator. So yang ni kan dia melalui air dalam ni lah. So macam mana kita nak check, kita tekan. Kalau bila Azhar tekan dia lembut, maknanya hose radiator dalam keadaan baik dan masih lembut tuan. Sebab lagi baru kita tukar lagi lembut lah. Boleh faham? Okey, seterusnya yang ini. Yang ini pula adalah air tangki simpanan radiator. Okey, yang ini tadi tangki utama air radiator, yang ini pula adalah spare tank ataupun tangki simpanan air radiator. So kita nak tambah nanti dekat sini, bila kita nak check, kita tak boleh nampak sini dan kita akan check dekat sini tepi botol ni ada F dan L, maknanya low dan full. So sekarang kita goncang kat mana Azhar? Pada kedudukan full, maknanya air tangki simpanan radiator mencukupi tuan. Kalau duduk pada paras low tidak mencukupi, perlu ditambah ataupun kurang perlu ditambah. Okey, jelas? Okey, seterusnya yang ni. Yang ini pula adalah air pengelap cermin. Nampak tak bentuk wiper ni kan? So ini adalah air pengelap cermin. So kita just buka penutup, kita tengok air kat dalam. Okey, ada air tak? Ada, tapi kurang kan? So kita just cakap air pengelap cermin kurang tuan, perlu ditambah. Kalau dia penuh, kita akan nampak kat tepi ni. Okey, kat tepi ni ada sukatan dia, nampak tak? Full. Okey. Nampak So kat sini kita boleh nampak lah. Okey. Okey tak? Jelas tak? Jelas. Okey, seterusnya pada bahagian bateri kereta. So yang ini adalah bateri kereta. Okey, kalau kita dapat bateri macam ni, tiada penutup, tiada garisan sukatan, bermakna ini adalah bateri kering. Kena kenal pasti dulu bateri. Faham Kenal pasti. Kalau ada penutup, ada garisan, bermakna dia adalah bateri basah. Okey, bateri basah ataupun wet cell lah. So kalau bateri basah, kita perlu cek air dan kita perlu tambah air. Tapi untuk bateri yang kering, macam ni kita dikenali. Yang ini dikenali sebagai bateri kering lah, kerana tiada penutup untuk tambah air dan tiada garisan untuk cek air. So sekadar Azhar bagi tahu, bateri dalam keadaan baik ini bateri jenis sel kering tuan. Itu sahaja. Sebab hakikatnya dia tak boleh cek. Yang boleh cek bateri basah ada penutup, ada garisan. Biasanya bateri basah kita akan cek, goyangkan dia. Lepas tu Azhar akan nampak di mana kedudukan air. Okey, so kalau air dia ada paras dia lah, ada upper level, lower level. Kalau semua pada paras atas, upper level ataupun maksimum, maknanya mencukupi. Okey, seperti biasalah. Tapi kalau macam ni, jangan pula kita cakap mencukupi kan, pasal dia tak boleh nak cek air. So sekadar kita kenal pasti dan kita bagi tahu ini bateri jenis sel kering, bateri dalam keadaan baik tuan. Masih boleh digunakan. Okey? Okey, seterusnya komponen yang terakhir yang ini adalah kotak fuse.
Okey, kotak fuse. Okey, kotak fuse pun kita tak boleh nak check, kita sekadar bagi tahu kotak fuse juga dalam keadaan baik, masih boleh digunakan tuan. So itulah ke-10 komponen pada bahagian enjin. Boleh? Kita ulang balik sekali lagi. Okey, kita bagi 4 komponen sebelah kanan. Yang pertama cecair brake tuan, cecair brake masih mencukupi pada paras maksimum. Kemudian petunjuk aras minyak pelincir tadi kita dah check ataupun petunjuk aras minyak enjin. Okey, masih mencukupi pada paras atas maksimum. Okey, kemudian ini adalah penutup minyak enjin tuan untuk kita tambah minyak enjin. Okey, seterusnya adalah tali sawat. Tali sawat saya berada dalam keadaan tegang dan baik, kemudian tidak berbulu tuan. Okey, kemudian pada bahagian sebelah kiri air radiator. Okey, air radiator air masih mencukupi tuan. Kemudian pada bahagian hose radiator, okey, masih dalam keadaan baik dan lembut. Kemudian air tangki simpanan radiator, okey, berada pada paras full ataupun mencukupi tuan. Kemudian air pengelap cermin tidak mencukupi, kurang, perlu ditambah tuan. Seterusnya bateri, ini jenis bateri sel kering, bateri dalam keadaan baik tuan. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kotak fuse. So itulah keseluruhan rutin pemeriksaan kenderaan. Boleh nak? Jelas Boleh, tak? jelas. Itulah setelah kita selesai pusing ke arah jam tadi kan, pusing keliling kereta, dan yang terakhir adalah komponen enjin. Boleh? Boleh. Itu.